Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita pada hari ini dalam kelas PDPR Kafah Sirah tahun 5. InsyaAllah sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari tajuk yang terakhir dalam subjek sirah tahun 5, iaitu tajuk penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Tajuk ini merupakan tajuk kecil di bawah tajuk kewafatan Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak, khalifah Islam pertama yang dilantik selepas kewafatan Rasulullah SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita kenali siapakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Biodata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Nama asal Sayyidina Abu Bakar ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau berketurunan bangsawan Quraisy. Selepas beriman kepada Allah, Abu Bakar dikenali dengan gelaran As-Siddiq kerana beliau membenarkan setiap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan pada tahun kedua, yakni tahun Gajah. Beliau menjadi sahabat karib Rasulullah SAW sejak kecil. Beliau bekerja sebagai peniaga dan usahawan yang berjaya. Sayyidina Abu Bakar merupakan orang dewasa lelaki yang pertama memeluk agama Islam. Beliau dilantik menjadi khalifah yang pertama dalam Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijrah bersamaan dengan tahun 632 Masihi. Beliau memegang jawatan sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan sahaja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia pada malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun dan disemadikan bersebelahan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok pula bagaimana peribadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang memiliki akhlak yang mulia dan berbudi luhur. Beliau suka merendah diri, beliau bersikap dermawan dan suka berbuat kebajikan. Beliau tidak pernah minum arak dan beliau seorang yang berhemah tinggi dan bijak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga seorang yang berani dan tegas, cekal hati dan pemaaf, serta amanah dan jujur. Seterusnya kita lihat bagaimana detik pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah dengan tidak meninggalkan apa-apa wasiat mengenai bakal pemimpin umat Islam pada masa itu. 3 kumpulan utama umat Islam pada masa itu yang terdiri daripada kaum Muhajirin, kaum Ansar dan kaum Bani Hashim masing-masing berpendapat bahawa orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin ialah dari kaum mereka. Kaum Muhajirin melihat ada 3 tokoh utama daripada kaum mereka yang layak menjadi pemimpin, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Manakala kaum Ansar pula menjelaskan 3 tokoh daripada kalangan kaum mereka yang layak menjadi pemimpin, iaitu Sa'ad bin Ubadah, Ubad bin Al-Muzir dan Bashir bin Sa'ad. Kaum Bani Hashim pula menegaskan bahawa orang yang layak menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah SAW ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu.
Seketika keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk menguruskan jenazah baginda. Kaum Ansar bermesyuarat di balai Bani Sa'idah untuk melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Perkara ini telah diketahui oleh Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Abu Ubaidah sebagai tokoh daripada kaum Muhajirin. Mereka pergi ke balai Bani Sa'idah dan bermesyuarat dengan ketua kaum Ansar. Keadaan menjadi tegang seketika apabila Hubab bin Al-Muzir, salah seorang daripada wakil kaum Ansar, telah mencadangkan agar dilantik 2 orang khalifah bagi memimpin umat Islam. Cadangan itu ditentang oleh Saidina Umar Al-Khattab. Ketegangan tersebut dapat diredakan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah mencadangkan Saidina Abu Bakar dan cadangan Abu Ubaidah itu disokong oleh Saidina Umar dan semua yang hadir telah melakukan bai'ah dengan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama, iaitu yang dikenali sebagai Bai'atus Saqifah. Kemudian selepas itu mereka membuat bai'ah yang kedua bersama dengan orang ramai di masjid yang dinamakan Bai'atul Kubra. Terusnya kita lihat pula bagaimana reaksi Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu apabila mengetahui Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah Islam yang pertama. Saidina Ali bin Abi Talib tidak bersetuju dengan pelantikan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama kerana ketika keputusan itu dibuat, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum Bani Hashim tidak diajak untuk berunding. Sebab itulah Saidina Ali bin Abi Talib lambat berbai'ah dengan Saidina Abu Bakar, yakni 6 bulan selepas peristiwa di balai Bani Sa'idah itu. Antara petikan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selepas beliau dilantik menjadi khalifah Islam pertama ialah beliau berkata, "Wahai manusia, aku telah dilantik sebagai pemimpin kepada kamu. Aku bukanlah orang yang terbaik dalam kalangan kamu. Jika aku berlaku baik dalam urusanku, sokonlah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka betulkanlah aku. Jujur adalah satu amanah dan dusta adalah satu khianat. Orang yang kuat di antara kamu adalah lemah, sehingga hak orang yang lemah aku tarik daripadanya. Orang yang lemah di antara kamu pada aku adalah kuat, sebab akan ku ambil haknya itu daripada orang yang kuat. InsyaAllah, janganlah kamu menghentikan jihad, kamu tidak ditimpa kehinaan. Taatlah kepada aku selama mana aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, janganlah ikut aku lagi. Berdirilah untuk menunaikan solat. Semoga Allah merahmati kamu." Saidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang khalifah yang berjaya meneruskan perjuangan yang telah diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjalankan pemerintahan dengan adil, sentiasa mengutamakan kepentingan agama, masyarakat dan negara daripada kepentingan peribadi. Antara jasa Saidina Abu Bakar As-Siddiq ialah beliau memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Beliau telah menyebarkan syiar Islam sehingga berkembang ke negeri Parsi dan Rom. Beliau mengekalkan keimanan yang telah diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjaya memerangi dan menghapuskan golongan orang yang mengaku menjadi nabi atau nabi palsu. Beliau juga telah berusaha mengumpulkan Al-Quran. Pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah ini ialah kita hendaklah mencontohi akhlak Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umat Islam wajib mengeluarkan zakat. Umat Islam juga hendaklah mengutamakan agama Islam daripada perkara-perkara lain. Kita juga hendaklah patuh dan taat kepada hukum-hukum Allah, dan kita juga hendaklah menghargai pengorbanan dan perjuangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengenali Khalifah-Khalifah Ar-Rashidin. Khalifah Ar-Rashidin ini ialah antara
sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kedua Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketiga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Okey, baiklah anak-anak didik Ustazah yang dikasihi. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak boleh menjawab soalan tajuk ini dalam buku praktis topikal PKK dan bank soalan pada halaman 123 hingga 127. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.